Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perhatian pada semua murid tahun Nan Mas. Semoga murid berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan terus bersemangat untuk belajar secara PDPR. Jadi pada minggu ini kita terus dengan tajuk kita iaitu berpuasa di bulan Ramadan, iaitu bahagian yang kedua. Jadi Ustaz mohon semua murid Nan Mas dapat memberi perhatian dan fokus pada bahagian yang kedua ini, iaitu kita bermula dengan apakah perkara-perkara sunat dalam ibadah puasa. Baik, sunat puasa yang pertama ialah bersahur. Bersahur, ibadat yang paling dituntut dalam ibadat puasa. Kita bermula dengan ibadat sahur. Okey, itu adalah perkara sunat yang paling diutamakan. Yang kedua iaitu mentakhirkan sahur. Kita perlu melewatkan sahur kita biasanya 10 minit sebelum azan subuh kita sudah pun selesai dengan sahur kita, dan 10 minit lagi kita isi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum sampai waktu subuh kita solat subuh berjemaah, insya-Allah. Okey, yang kedua melewatkan sahur. Yang ketiga menyegerakan berbuka. Okey, bila sampai waktu berbuka, dengar azan maghrib sudah masuk, kita terus berbuka. Terus, jangan lewat-lewatkan. Itu perkara sunat yang juga amat dituntut. Okey. Keempat, disunatkan berbuka dengan rutub atau tamar. Rutub atau tamar, buah kurma lah. Jadi, apabila masuk waktu berbuka, jika ada buah kurma, kita ambil buah kurma dulu, kita berbuka dengan buah kurma. Jika tiada kurma, kita boleh minum air kosong 1 gelas. Ataupun tidak ada air kosong, kita ambillah manis, kuih-kuih yang manis. Tapi yang diutamakan ialah kita berbuka dengan buah kurma. Okey, yang kelima, berdoa sebelum berbuka. Sebelum berbuka, kita mestilah berdoa. Jadi Ustaz percaya semua murid sudah pun tahu cara berdoa ketika waktu berbuka, insya-Allah. Baik, seterusnya kita tengok aktiviti pada bulan Ramadan. Apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu isi takwin harian bulan Ramadan. Yang pertama, kita tengok yang pertama sudah semestinya itu bersahur bersama keluarga. Kita mesti bersahur bersama keluarga dan mentakhirkan, melewatkan sahur kita. Itulah sunat. Yang kedua, kita perlu menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita kena jaga diri kita. Kita kena kawal diri kita supaya sepanjang hari itu kita tidak melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Okey, yang ketiga, mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Kita kena jaga mulut kita, jaga telinga kita, jaga tangan kita, yang boleh menyebabkan kita kurang pahala puasa. Kita kena ingat, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa hari ini. Kena jaga diri kita macam itu. Kena ingatkan diri kita. Jangan mengopak, jangan bergosip. Tu. Ambang ketiga tu duduk bergosip tu tak boleh lah. Okay, yang keempat, kita isi masa kita, takwin kita harian dengan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Okey. Setiap waktu bacalah 4 helai helaian Al-Quran. Jadi insya-Allah
kita kena target 1 juzuk sehari. Kita dapat habiskan Al-Quran dalam sebulan, insya-Allah kita khatam Quran jika kita urus masa dengan baik. Yang kelima, sudah semestinya apabila kita bersahur, kita mestilah berbuka puasa sampai waktu maghrib. Itulah masa yang perlu kita berbuka puasa. Okay. Jangan lewat-lewatkan waktu berbuka. Dan aktiviti malam pula, solat terawih. InsyaAllah pada tahun ni jika pandemik COVID semakin kurang, insyaAllah kita dapat solat terawih di masjid. Kita pakat-pakat berdoa lah. Kita dapat bersama solat terawih insyaAllah. Seterusnya, rukun puasa, iaitu ada 2 rukun puasa mesti. Yang pertama, niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari. Niat tu pada waktu malam. Ya. Hinggalah sebelum terbit fajar. Makna kata, lepas waktu maghrib itu, boleh dah kita nak niat puasa esok hari. Hinggalah kita boleh waktu niat tu sebelum terbit fajar. Dibolehkan lagi kita niat. Niat berpuasa, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka kita korek telinga dalam, korek hidung tak kabut dalam. Boleh menyebabkan puasa kita terbatal. Jadi kena jaga-jagalah. Rongga-rongga kita tu kena ingat. Okey, seterusnya syarat sah puasa. Ustaz dah beritahu pada bahagian pertama. Kita tengok sedikit tentang perkara yang membatalkan puasa. Kita boleh tengok situ satu gambar pokok tu. Melakukan jimat di siang hari. Itu boleh membatalkan puasa. Jimat ni melakukan hubungan seks lah, lelaki dan perempuan tu. Okey. Seterusnya, muntah dengan sengaja, makan minum dengan sengaja, haid, nifas dan wiladah. Ini darah untuk orang perempuan. Jika keluar, makalah terbatal lah puasa dia. Mengeluarkan air mani dengan sengaja bagi lelaki nah. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, macam Ustaz bagi tahu tadi lah. Kita masuk tu dengan sengaja. Kita tahu kita puasa tapi kita buat juga, batal puasa. Murtad, keluar daripada Islam, automatik lah terbatal puasa dia. Dia gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Jika ada 3 benda ni, jika ada gila, mabuk, batal lah puasa. Okey, kita tengok sedikit tentang hikmah puasa dari segi rohani dan jasmani. Dari segi rohani, sudah semestinya puasa ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Okey, seterusnya, memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Ibadat puasa ni, dia melatih diri seseorang Muslim ni menjadi seorang yang sabar, seorang yang jujur, seorang yang ikhlas dalam beribadat kepada Allah. Itulah hikmah puasa ni. Seterusnya, mencegah pelbagai penyakit. Saintis-saintis barat jelas menyatakan puasa ni, hidup kaji ni boleh memberi 1001 manfaat dari segi kesihatan tubuh badan. Tu orang-orang barat kaji dah. Jadi Islam dah jelas lengkap belakang dah. Beritahu lama dah. Sesungguhnya puasa ni boleh memberi faedah dari segi kesihatan tubuh badan kita. Okey, seterusnya, merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makan minum lah. Jadi apabila kita puasa, kita orang kaya puasa, orang miskin pun puasa deh. Kita penderitaan orang yang kurang makan. Orang guning kalau kurang makan, kita rasa lapar juga deh. Jadi kita rasa
penderitaan itu sama, kita akan rasa kesian belah, kita akan rasa perih, dan kita akan jadi lahir sifat tanggungjawab untuk membantu mereka lah, orang yang tidak bernasib baik ni. Dari segi jasmani sudah semestinya dapat mendisiplinkan diri. Dia melatih kita jadi orang yang berdisiplin ketika menjalani ibadah puasa. Yang kedua, dapat mendidik diri, mengawal hawa nafsu, seperti menjauhi larangan Allah. Okey, akhir sekali, manfaat dari segi rohani, manfaat dari segi jasmani ialah merehatkan organ dalaman menurut kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Jadi manfaatnya dari segi jasmani, puasa ni dapat perut kita dapat rehat, tidak bekerja, boleh rehat sepanjang hari. Dan tekanan darah kita pun terkawal. Jadi lemuk-lemuk kita hacu apabila kita tak masuk makan ni, makan sokmo ni boleh memudaratkan kesihatan kita. Jadi apabila puasa ni, ia memberi manfaat dari segi kesihatan tubuh kita, insya-Allah. Jadi setakat itu saja dahulu. Ustaz harap semua murid dapat memahami tajuk ini, dan jika ada masalah boleh PM Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.